Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Insya-Allah hari ini kita dapat alhamdulillah hari ini kita dapat bertemu lagi untuk tadabbur kitab tafsir Ibnu Katsir ini dalam surah An-Nur. Insya-Allah mudah-mudahan Allah memudahkan kita untuk belajar, untuk dapat ilmu, untuk berada di taman syurga. Hari ini ialah ayat 2, ayat 3. Betul tak? Kita sambung ayat 3. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكح إلا زاني والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين. Laki-laki yang berzina tidak mengahwini melainkan perempuan yang berzina atau perempuan yang musyrik. Dan perempuan yang berzina tidak dikahwini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik. Dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin. Ayat ini merupakan pemberitaan dari Allah SWT bahawa laki-laki penzina mungkin melakukan hubungan badan yang kihu. Nikah tu, kataan yang kihu tu kataan nikah lah. Dia terjemahkan sebagai hubungan badan. Tidak mungkin melakukan hubungan badan kecuali dengan wanita penzina atau dengan wanita musyrik. Maksudnya bahawa laki-laki penzina tidak mungkin dapat memperturutkan kehendak hawa nafsunya untuk berzina terkecuali dengan wanita penzina yang derhaka atau wanita musyrik yang tidak meyakini keharaman. Mungkin pula wanita penzina tidak mungkin dapat melampiaskan nafsu zinanya terkecuali dengan laki-laki penzina yang derhaka atau laki-laki musyrik yang tidak meyakini keharamannya. Maknanya ayat ini menyebut bahawa orang yang berzina, jodoh dia orang berzina juga lah. Allah SWT pelihara orang mukmin. Jadi orang yang berzina tu dia secara sengaja atau tidak sengaja jodohnya dengan orang yang macam dia juga. Jadi masa berzina tu dah sama-sama berzina kan. Itu orang yang perempuan yang nak yang sanggup itu maknanya yang memang dikira dia nak berzina lah. Jadi yang orang beriman takkan jadilah, takkan berlaku lah pada orang beriman. Jadi orang yang sanggup berzina tu dikira orang yang derhaka pada Allah SWT. Ya, kalau jodoh maknanya dijodohkan dia pasangannya gitulah, orang yang sama dengannya. Jadi Allah pelihara orang mukmin. Jadi orang berzina ni jodoh dia, pasangan dia yang sesuai dengan dia adalah yang sama-sama dengan dia, ataupun orang yang ahli maksiat yang lain, orang yang derhaka, ataupun dengan wanita musyrik yang meyakini keharamannya. Maknanya orang yang memang tidak meyakini keharaman tentang zina ni lah. Orang yang suka, orang yang tak anggap perbuatan zina adalah suatu yang dilarang, jadi dia melakukan dengan rela hati, kan zina lah. Jadi itulah maknanya Allah SWT tentukan keadaan macam tu. Jadi Allah selamatkan orang mukmin. Firman Allah, وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ.
Yang demikian itu diharamkan bagi orang-orang mukmin. Maksudnya pernikahan atau perkahwinan laki-laki yang beriman dengan wanita pelacur atau pernikahan wanita-wanita yang suci, yang terjaga, suci dengan ketaatannya kepada Allah dengan laki-laki derhaka adalah diharamkan oleh Allah. Maknanya orang mukmin Allah jaga, Allah pelihara. Orang baik, jodoh dia orang baik jugalah. Jadi kalau kita nak dapat jodoh orang baik, kita kena jadi baik dululah. Qatadah dan Qatil bin Hayyan berkata, Allah mengharamkan kepada laki-laki mukmin menikah dengan wanita pelacur. Jadi ini daripada kitab Ad-Durrul Mansur. Ada ayat ini pendapat Qatadah ini. Jadi ayat di atas bagaimana firman-Nya, muhsanatin ghairu musafihatin wa la muttakhidhat ahdan. Dan berilah mereka mas kahwin yang pantas. Maksud dalam kurungan ni, maksud ayat ni ialah berilah mas kahwin yang sesuai lah. Kerana mereka, muhsanat itu, kerana mereka adalah perempuan-perempuan yang memelihara diri. Muhsanat ini maknanya dia, keterangan ni sambungan ayat sebelumnya. Kerana mereka adalah perempuan-perempuan yang memelihara diri, bukan penzina dan bukan pula perempuan yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraan. Piaraan ni sebagai pundik, sebagai perempuan simpanan, sebagai simpanan. Surah An-Nisa ayat 25. Muhsanat diterangkan, muhsanat ni orang yang jaga diri daripada perbuatan zina lah, orang yang suci. Jadi bukan penzina dan bukan pula perempuan yang mengambil laki-laki lain sebagai orang yang jadi simpanan, lelaki simpanan, perempuan simpanan. Jadi yang muhsanat ni bukan orang-orang berkenaan, bukan Kalau Ustazah bereko, hilang. Bergema. Jadi robot Ustazah. Bukan zina, itu disebut muhsanat. Muhsanat min alladhina utul kitaba min qablikum. Dengar tak suara Ustazah? Dengar tak? Dengar tadi ada hilang apa? sekejap. Lepas tu dengar balik. Hilang ya? Suara hilang, gambar tak ada. Nah, okey. Tadi suara Ustazah macam robot sikit, sekarang ni putus sudah okey seganggu. kot. Ya. Robot. Okay. Kita laju-lajulah kan. Dan dihalalkan mengawini wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Alkitab sebelum kamu. Bila kamu telah membayar mas kahwin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak pula menjadikannya bundi-bundi. Jadi Imam Ahmad meriwayatkan dari Abdullah bin Amr bahawa seorang lelaki dari golongan mukmin meminta restu dari Nabi SAW untuk menikahi seorang wanita yang bernama Ummul Mahzun. Ia adalah seorang pelacur dan dia menyarankan agar memberikan nafkah dari hasil kerjaannya kepada suaminya. Dan dia mensyaratkan. Maknanya Abdullah bin Amr ni nak kahwin dengan seorang pelacur. Dan dia minta dari hasil pekerjaan itu diberikan nafkah kepada suaminya. Laki-laki kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang calon isterinya itu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan kepadanya firman Allah. Firman Allah yang inilah, az-zani la yankihu illa zaniyatan aw musyrikah. Az-zaniyatu la yankihu illa zaniyan aw musyrikah wa hurrima dzalika 'alal mu'minin.
laki-laki yang berzina tidak mengahwini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik dan perempuan yang berzina tidak dikahwini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan di atas orang yang mukmin. Jadi Rasulullah larang nak kahwin dengan pelacur. Ni jadi kata isu ni macam mana kalau orang tu apa maknanya takkan kita nak tinggalkan kan. Tapi maknanya kita kalau nak jaga iman kena jaga kan, kena jaga keturunan, kena jaga kesucian, ya. Kecuali orang tu bertaubat, kan, dah bertaubat, dah insaf, kita kenalah, ya, membela mereka. Ini kalau dah masih dalam keadaan macam tu tak boleh, ya? Tak boleh kita menggadaikan kehormatan diri kerana nafsu. Jadi itulah Rasulullah SAW melarang. Ibn Abi Hatim meriwayatkan sebuah hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa ia berkata Rasulullah SAW bersabda, la yankihu zani al-majlud illa mithlah. Seorang penzina yang dikenakan sanksi dera, hukuman dera lah. Lepas tengok keadaan sanksi, kan. Sanksi dera tidak boleh menikah kecuali dengan penzina yang seperti dia. Jadi orang yang pelacur, selagi dia masih dalam keadaan macam tu, jodoh dia orang macam dia jugalah. Ya? Orang yang pernah berzina, jodoh dia orang berzina. Orang berzina ni dia kena kahwin sama-sama dia lah. Dia kena kahwin. Setelah bertaubat, kena kahwin. Setelah kena hukum, kena berkahwin. Ya? Hadis asas juga dikeluarkan oleh Abu Dawud di dalam kitab As-Sunnah. Jadi ini hukuman ini adalah berdasarkan hadis Rasulullah. Ayat Al-Quran yang kita baca ni ayat 3 surah Nur dikuatkan oleh hadis Rasulullah SAW. Sebab tu nur ni maknanya cahaya. Jadi antara cahaya yang Allah beri pada kita pada surah ni adalah ilmu tentang hukum hakam. Ya? Ilmu untuk menjaga keturunan. Ilmu untuk kita memelihara kesucian kemuliaan diri. Dan kita tengok ayat surah An-Nur ayat 4 hingga 5 kita sama. Wallazina yarmuna al-muhsanati thumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada'a fajliduhum 80 jaldah wa la taqbalu lahum syahadatan abada wa ulaika humul fasiqun illa alladhina tabu min ba'di dhalika wa aslahu fa innallaha ghafurur rahim. Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik melakukan zina dan mereka tidak mendatangkan 4 orang saksi, maka deralah mereka yang menuduh itu 80 kali dera, 80 sekali sebat. Dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya, dan mereka itulah orang-orang yang fasik. Ayat 4 hingga 5. Ini tentang orang yang menuduh, hukum orang yang menuduh orang berzina. Tadi hukum untuk orang berzina, kan? Lepas tu kedudukan orang yang berzina tu macam mana? Dalam kemudian ini hukuman untuk orang yang menuduh perempuan-perempuan yang suci, al-muhsanat, menuduh berzina. Ada juga hukuman ni. Tuduh, kan? Tuduh menuduh ni perkara biasa. Sebenarnya tuduh menuduh ni suatu perkara yang besar. Fitnah, kan? Fitnah dia sangat sangat bahaya. Jadi sebab tu Allah letakkan hukuman berat. Jadi kalau tuduh kena datangkan 4 saksi. Jika tidak datangkan tidak ada saksi, kena hukum 80 kali sebat. Ini kita tengok ni. Sambungan ayat ni tadi, maksudnya tadi.
Kecuali orang-orang yang bertaubat sudah itu dan memperbaiki dirinya, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Okey. Penjelasan tentang had qaza menuduh zina. Had qaza. Ayat ini mengandungi penjelasan tentang hukum dera bagi orang-orang yang menuduh. Hukum dera, hukuman sebat, ya. Bagi orang-orang yang menuduh zina terhadap wanita muhsanat, dipelihara, wanita merdeka sudah mencapai usia baligh dan tidak pernah melakukan perzinaan. Ini disebut al-muhsanat. Begitu pula bila yang dituduh zina itu laki-laki terjaga, muhsan, maka orang yang menuduhnya juga harus dihukum dera. Namun bila orang yang menuduh di zina itu mendatangkan saksi yang mendukung kesahihan tuduhannya, maka hukum dera tidak boleh diberlakukan kepadanya. Sebab itu Allah berfirman, "Walladzina yarmuna al-muhsanati thumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada'a fajliduhum 80 jaldah. Fala taqbalu lahum syahadatan abada. Wa ulaika humul fasiqun." Dan orang yang menuduh wanita yang baik atau berbuat zina dan mereka tidak mendatangkan 4 orang saksi, maka deralah mereka yang menuduh itu 80 kali dera dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. Hilang kepercayaan, kan? Mereka ni Allah SWT tarik kepercayaan orang pada mereka. Jadi Allah hilangkan, apa maknanya hilangkan kepercayaan lah, ya? Dan mereka itulah orang-orang yang fasik. Tuduh bukan boleh, ya, sebarangan lah, ya? Kena ada saksi. Maknanya kita dakwaan tu kena ada saksi. Kalau tidak dia jadi tuduhan, ya, yang berat. Datangkan 4 orang saksi. Kalau tak ada saksi, kena hukum. Ya? Mereka itu dihukum dera. Dihukum sebat. Ya? Mereka dan dikira orang yang fasik. Dan demikian, bila orang yang menuduh zina tidak mampu mendatangkan saksi yang mendukung kesahihan tuduhannya, maka ia dikenakan 3 buah sanksi. 3 hukuman. Pertama, didera sebanyak 80 kali. 80 kali sebat, 80 kali sebat. Yang kedua, ditolak kesaksiannya untuk selama-lamanya. Tak boleh jadi orang yang percaya dah. Ya? Tak boleh jadi saksi nikah, tak boleh jadi saksi dalam apa hal lah. Ya? Kalau dia cakap tak boleh percayalah maknanya, ya? Sebab dia pernah buat satu tuduhan berat pada orang. Yang ketiga, ia dinyatakan sebagai orang fasik dan bukan tergolong orang adil. Ya? Tak jadi fasik ni tidak adil. Ya? Baik menurut pandangan Allah ataupun pandangan manusia. Orang fasik ni orang berdosa. Orang yang berdosa besar. Kalau itu maksud fasik, melakukan satu dosa besar ataupun banyak dosa-dosa kecil. Jadi orang fasik ni kalau ikut Imam Syafi'i, dia jadi imam solat pun kita tak dapat pahala solat. Dia tak boleh jadi saksi nikah. Anak-anak nikah tak boleh orang fasik. Kena taubat lah. Jadi ini tiga perkara. Yang pertama sekali kena hukum sebat 80 kali. Tak berlaku dalam undang kita hari ini. Minggu 2 minggu lepas saya rasa silap sebut tentang hukum tentang undang-undang syariah yang ada hari ini. Dia peruntukan 356. Bukan 566. Ya, 3 peruntukan 356 itu kaitan dengan sebat, denda penjara, sebat dengan bayar duit. Itu hukum hari ini. Itu tak termasuk yang menuduh. Itu tak termasuk yang menuduh. Kecuali bertaubat. Karena ayat akhir Allah sebut pengampunan Allah beri pada orang yang bertaubat. Penjelasan mengenai taubatnya orang yang menuduh zina. Selanjutnya Allah SWT berfirman, "Illal ladzina tabu min ba'di dzalika wa aslahu fa innallaha ghafurur rahim." Kecuali orang-orang yang bertaubat sesudah itu dan perbaiki dirinya, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Makna taubat kan? Apa-apa kesalahan pun kena taubat. Dosa besar macam mana pun, jika kita bertaubat, Allah SWT Ghafurur Rahim. Allah Maha Pengampun. Kecuali dosa syirik. Maknanya dia syirik tu maknanya dia menyekutukan Allah.
kalau dia tidak bertaubat daripada perbuatan syirik, yang lain, keampunan dalam hal-hal yang lain tu Allah tak terimalah. Tak masuk kerja di syirik, dia buat segala peraturan, patuhi segala undang-undang berkaitan dengan majikan syirik. Sedangkan dia bukan bekerja di sana. Kan? Jadi maknanya itulah, orang syirik ni tak masuk dalam kelompok orang beriman, tak masuk dalam kelompok orang yang maknanya dia di luar daripada bukan muslim lah, tidak diterima oleh Allah SWT, walaupun dia buat segala kebaikan, walaupun dia mohon berbagai keampunan, Allah tak ampun sebab syirik itu menjadi penghalang. Pengecualian pada ayat ini merujuk mengecualikan dua pernyataan secara sekaligus, iaitu pernyataan bahawa orang yang menuduh zina ditolak kesaksiannya untuk selama-lamanya, dan pernyataan bahawa orang yang menuduh zina dicap sebagai orang fasik. Adapun pernyataan bahawa orang yang menuduh zina didera sebanyak 80 deraan, maka hal itu tidak dikecualikan kerana pelaksanaannya sudah berlangsung. Artinya taubat ataupun tidak, dia sudah diberikan saksi hukum dengan didera. Maknanya hukuman dia tu maknanya dia dikira itulah yang paling utama. Kalau dihukum pun dia kena taubat, tidak dihukum pun kena taubat. Jadi jika dihukum, dia kena taubatlah. Kalau tidak, sudah dihukum, tidak taubat lagi, 2 kali seksa lah. Seksa dunia, seksa akhirat. Dengan sebab ada pengecualian itu, maka bila orang yang menuduh zina itu telah bertaubat, maka kesaksiannya dapat diterima kembali dan lenyaplah sifat fasik pada dirinya. Penjelasan ini dikemukakan dengan tegas oleh Sa'id bin Al-Musayyab, pemuka generasi tabi'in, generasi tabi'in, dan sekelompok besar ulama salaf. Sa'id bin Musayyab ni bukan kalangan sahabat, dia ulama salaf di zaman tabi'in, di kalangan tabi'in, selepas zaman sahabat. Sementara Sya'bi dan Ad-Dhahhak mengatakan bahawa kesaksiannya tidak diterima sekalipun ia bertaubat, kecuali ia mengakui bahawa dirinya telah mengatakan kedustaan yang besar. Jika hal itu ia lakukan, barulah persaksiannya diterima. Jadi pendapat ada mengatakan bahawa bila dia dah taubat dan dihukum, tidak lagi fasik dan kesaksiannya diterima. Ada pendapat yang mengatakan sekalipun bertaubat, dia masih tidak boleh diterima kesaksiannya, kecuali dia menyatakan tentang apa yang didustakan. Allah A'lam. Ini sebut ya. Tadi fasik dengan musyrik. Contoh fasik tu yang menuduh orang yang berzina ni, Ustazah. Ada contoh lain ke? Fasik ni tinggal solat, tinggal puasa, bercakap bohong, fasik, berjudi, minum arak, itu dosa besar. Fasik ni berdosa besar. Mengumpat, masuk Kalau syirik, dia yang lain. Syirik tu lebih besar. Maknanya mengaku beriman kepada Allah, tetapi dia menyembah selain daripada Allah. Syirik. Ataupun dia tak mengaku beriman kepada Allah, dia memang tak memilih Islam sebagai cara hidup dia, sebagai agama dia, itu syirik lah. Agama selain pada Islam syirik lah. Menjadi Muslim tetapi tidak pernah solat, itu boleh membawa kepada syirik. Tidak pernah solat. Kalau dia tak taubat, itulah Islam tu. Solat itu membezakan antara kufur dengan iman. Beriman, Islam. Solat itu membezakan. Dia mengaku Muslim, nama Muslim, mengucap syahadat tapi tak solat. Tak pernah solat. Ataupun dia kata solat tak wajib. Itulah. Jadi itu syirik. Jadi syirik. Dosa besar bawa kepada syirik. Ada fasik bawa kepada syirik. Ada munafik bawa kepada syirik. Ada fasik yang tidak bawa kepada syirik, tidak menjadi syirik. Ada munafik tidak menjadi syirik. Ada perbuatan munafik
yang boleh bawa pada syirik. Dia mengaku beriman kepada Rasulullah, mengaku di mulut, dalam hati tolak. Itu munafik yang bawa pada syirik. Boleh jadi syirik. Sebab itu yang membezakan seorang tu kufur, beriman, bukan nama, bukan kelakuan sahaja. Tiga-tiga sekali. Mengucap syahadat, mengaku dalam hati, mengucap, lafazkan, kemudian melaksanakan. Tiga-tiga. Ini bila tiga-tiga ni menentukan sama ada seorang tu beriman, syirik, fasik. Itu dari segi akidah lah. Amy yang tanya tadi. Siapa tanya tadi? Okay tak? Dengar tak? Ustazah. Betul, Amy tanya. Betul, Amy tanya. Faham tak? Dengar. Dan jelas tak? Jelas. Jadi maknanya disebut di sini syirik dengan fasik. Sebab syirik tu yang lain fasik kan. Fasik tak semestinya syirik. Tapi kalau syirik, dia dalam tu ada lah. Dia dah keluar terus. Ya. Jadi zina, fasik. Dia kira fasik. Okey. Okey. Itulah buat tadi kan. Ya. Ada apa-apa soalan lagi? Kalau tak ada, Ustazah terus kepada ayat 6. A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim. Wallazina yabuna azwajahum wa lam yakul lahum syuhada'u illa anfusuhum. ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ويدرؤوا عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم. Maksud ayat ini, dan orang-orang yang menuduh isterinya berzina padahal mereka tidak mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, maka persaksian orang itu adalah 4 kali bersumpah dengan nama Allah. Sesungguhnya dia adalah termasuk orang-orang yang benar. Ayat berikutnya, ayat 6 dan ayat 7. Dan sumpah yang kelima, bahawa laknat Allah atasnya jika dia termasuk orang-orang yang berdusta. Isterinya itu dihindarkan dan hukuman oleh sumpahnya 4 kali atas nama Allah, bahawa sesungguhnya suami itu benar-benar termasuk orang yang dusta. Dan sumpah yang kelima, bahawa laknat Allah atasnya jika suaminya itu termasuk orang yang benar. Ayat 9. Dan seandainya tidak ada kurnia Allah dan rahmatnya atas dirimu, dan seandainya Allah bukan penerima taubat lagi maha bijaksana, percaya kamu akan mengalami kesulitan-kesulitan. Faham tak kalau tengok sekali lalu ayat ini? Ini penjelasan tentang li'an. Tuduhan zina yang dilontarkan oleh suami kepada isterinya. Belajar masa sekolah dulu kan? Li'an. Tuduh isteri berzina. Jadi kena ada saksi. 4 saksi. Bukan, ada 4 saksi. Orang yang menuduh isterinya berzina padahal mereka tidak mempunyai saksi selain diri mereka sendiri, maka persaksian orang itu adalah 4 kali bersumpah dengan nama Allah. Tapi tak ada saksi, dia tuduh, dia sendiri tuduh. Jadi tuduhan tu kena sumpah 4 kali, bersumpah 4 kali. Dan sumpah yang kelima tu dia kena mengatakan sumpah laknat. Sumpah yang kelima tu, bahawa laknat Allah atasnya jika dia termasuk orang yang berdusta. Maknanya dia kata kalau dia berdusta, Allah laknat dia. Dia kena sebut macam tu. Jadi 4 kali sebut nama Allah, 1 kali dengan lafaz laknat atas dirinya. Kemudian isterinya dihindarkan dari hukuman oleh sumpahnya 4 kali atas nama Allah.
Bahawa sesungguhnya suami itu benar-benar termasuk orang yang dusta. Dari bukan hukuman oleh sumpahnya 4 kali atas nama Allah, bahawa sesungguhnya suami itu benar-benar termasuk orang yang dusta. Kita tengok penjelasan. Rangkaian ayat di atas mengandungi sebuah penjelasan tentang solusi yang harus disempuh oleh sepasang suami isteri bila salah seorang dari mereka menuduh yang lain, sementara pihak yang menuduh sulit untuk mendatangkan saksi. Sama ada perempuan, suami tuduh isteri ataupun isteri tuduh suami. Cara yang Allah perintahkan dalam ayat ini adalah dengan mula'anah, iaitu hendaknya suami membawa isteri yang dituduhnya berselingkuh itu mempunyai hubungan sulit lah, membawanya ke hadapan imam atau mahkamah syariah, seraya menjelaskan perihal suruhan yang dilontarkan kepada isteri itu. Pergi ke mahkamah syariah depan hakim. Selanjutnya hakim menyuruh orang suami tadi untuk bersumpah sebanyak 4 kali dengan nama Allah sebagai ganti dari kedudukan 4 orang saksi. Patutnya ada saksi tapi tak ada saksi. Dia tuduh, kan? Dia tuduh, dia kata dia tengok dan sebagainya. Dia kata innahu laminas shadiqin. Dia mengaku dia benar dan sesungguhnya dia adalah termasuk orang yang benar, yakni jujur tentang perbuatan zina yang telah dilontarkannya. Wal khamisatu anna la'natullah 'alaihi in kana minal kadhibin. Dan sumpah yang kelima, perkara yang kelima tu dia kena buat bahawa dia sebut bahawa laknat Allah atasnya jika dia termasuk orang-orang yang berdusta. Dia kena sumpah melafazkan macam tu. Ada 4 kali wallahi macam tu. Lepas tu dia kata jika dia berdusta, Allah melaknat dia. Maknanya orang apa? Sumpah ni sekali perkara yang berat. Sebab tu bila orang sumpah, orang kata kalau tak berani jangan apa? Tak boleh bersumpah lah. Tak benar tak boleh bersumpah. Nanti dimakan sumpah. Dimakan sumpah tu maksud laknat Allah lah. Dia sanggup, selalunya orang sanggup ni memang dia yakin dia benar. Jadi bila yakin benar tak ada bukti, adab dalam Islam, dia kena buat macam tu. Bila sang suami sudah melakukan sumpah itu, maka secara automatik isterinya tadi sudah dinyatakan bain. Isteri yang statusnya sudah dicerai. Dan sang isteri tersebut diharamkan selama-lamanya melakukan persenggolangan dengan sang suami. Haramlah, putuslah hubungan suami isteri, jadi cerai bain. Suami pun wajib menyerahkan mas kahwinnya bila mas kahwin tersebut dihutang, dan sang isteri harus menjalani hukuman had zina. Maknanya isteri tak ada bukti, dia tak dapat membuktikan bahawa dia tidak bersalah, dia kena hukumlah. Terkecuali bila ia pun melakukan mula'anah, ia akan bebas dari hukum had zina. Mula'anah baginya adalah bersumpah dengan nama Allah sebanyak 4 kali bahawa tuduhan zina yang dilontarkan oleh suaminya itu dusta, bohong. Wal khamisatu anna ghadaballahi 'alaiha in kana minas shadiqin. Dan sumpah yang kelima bahawa laknat Allah atasnya jika dia termasuk orang yang dusta. Kalau dia tidak bersalah, tidak mengaku bersalah, dia kena sumpah juga. Dan dia kata laknat Allah kepada dia juga. Kepada dia pula jika sekiranya dia dusta. Jadi dua-dua tak mengaku salah, dua-dua bersumpah dan dua-dua bersumpah apa? Mula'anah. Bersumpah itulah, sumpah laknat. Ini hukum cara Allah SWT ajarkan kepada kita bila ada menghadapi masalah-masalah tidak ada saksi. Tidak ada saksi dalam sesuatu pertuduhan. Allah buat contoh tentang dalam hubungan perkahwinan. Tuduh isteri buat tak baik. Tuduh isteri ada hubungan sulit dengan orang. Tuduh isteri berzina. Tuduh isteri ada macam-macam lah. Yang bila tuduh tu kena ada bukti. Sekarang berlaku kan. Kadang-kadang orang bercerai. Sebab apa? Sebab suami kata isteri ada hubungan sulit dengan orang lain. Jadi hukuman itu, persoalan itu, isu itu tak selesai sebenarnya bila tidak ada hukuman.
Yang rosak adalah generasi akan datang. Hubungan perkahwinan tu dah rosak. Dah jadi ada masalah. Akhirnya institusi keluarga rosak. Kahwinan tu Allah tak redai. Timbul banyak masalah lah dalam kehidupan kita bermasyarakat. Sebab institusi keluarga tu dia sangat penting kan dalam pembinaan masyarakat, dalam pembinaan generasi-generasi mukmin yang menjadi orang-orang yang akan membela agama Allah. Kerananya Allah SWT berfirman, وَيَدْرَبُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ 4 شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَنْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ. Isterinya itu dihindarkan dari hukuman oleh sumpahnya 4 kali atas nama Allah, bahawa sesungguhnya suaminya itu benar-benar termasuk orang yang dusta. Dan sumpah yang kelima bahawa laknat Allah atasnya jika suaminya itu termasuk orang-orang yang benar. Maknanya bila dah saling bersumpah macam tu, isteri itu tak boleh dihukum lah. Jadi masing-masing tahulah sebenarnya. Hanya Allah dan orang yang berkenaan saja yang tahu kedudukan. Orang lain tak boleh masuk campur, tak boleh kata saya sokong dia ni, saya jadi saksi, tak boleh. Ya? Kalau jadi saksi, Ustazah, kena datang 4 saksi. Ustazah, Ya. hukum tadi tu maksudnya hukum yang tadi tu lah kan, yang 40 sebat tadi, 40 ke 80 tadi. Yang tu lah kalau ke hanya tunggu pada laknat pada Allah saja demi hukuman dia kalau dia betul-betul buat. Hukuman tadi apa, kalau lelaki tu bersalah, dia yang kena 80 kali sebat tu. Kalau dia tuduh, kan? Kalau dia ini maknanya kalau dalam mahkamah ni kalau sama-sama tuduh menuduh sumpah laknat, hukuman tak terlaksana lah. Kalau apa yang jadi isteri tu akhirnya dia mengaku, dia kena hukum. Hukum apa lah? Hukum orang berzina lah. Kalau yang ayat tadi bermaksud sekiranya dusta. Sebab yang tahu dusta atau tidak dalam hal ni boleh jadi dua-dua pihak dusta ataupun satu pihak saja berdusta. Ya, tentu ada satu pihak je kan. Tentu ada satu pihak saja yang salah. Yang orang yang bersalah tu maknanya dia tidak dihukum sebab siapa pun tak tahu dia bersalah. Dia je tahu dengan Allah Ta'ala. Dia tahu, isteri dia tahu kalau dia bersalah, kalau memang dia menuduh tanpa bukti, dia tahu tentang kesalahan dia, tapi hukuman tidak boleh dilaksanakan. Hukuman tidak boleh dilaksanakan. Cuma kelayakan dia tu tak boleh jadi saksi lah. Kan? Dia tak boleh jadi saksi. Jadi dalam keadaan macam ni maknanya ni masalah yang Allah SWT dah bagi panduan hukum, tetapi ada hukuman-hukuman yang akhirnya manusia tak boleh selesaikan di dunia. Tak boleh selesaikan di dunia. Allah tahu sebenarnya kedudukan hukum ini. Tapi manusia bukan bidang kuasa hakim, bukan bidang kuasa siapa untuk menghukum mereka kedua-dua mereka ni. Sebab masing-masing mengaku tidak bersalah. Masing-masing kata orang tu salah, suami kata isteri salah, isteri kata suami salah. Jadi macam itulah. Sebab tu akhir ayat Allah sebut tentang sifatnya. Dia Maha Pengetahui, dia Maha Pengampun, Maha Pengasih, Maha Penyayang, dia Maha Pemberi balasan. Sebabnya macam itulah. Ada perkara-perkara yang di luar bidang kuasa manusia. Campur sikit. Ini ancaman Allah yang ditujukan kepada isteri yang dusta diungkapkan dengan kata ghadab, murka. Tidak seperti ayat ke-7 di mana disebutkan di sana kata laknat. Kepada lelaki yang dusta tu dilaknat Allah, kepada perempuan tu Allah sebut ghadab, murka. Sebab biasanya seorang suami tidak menahan aib isterinya, bahkan sampai menuduhnya berzina, melainkan ia jujur dan memiliki alasan. Jadi kalau suami ini dia menuduh isteri dia, hukuman dia lebih beratlah. Sebab Allah laknat. Kalau isteri, Allah sebut murka saja, dia maknanya dibandingkan dengan suami, kalau dia berdusta, dosa suami
kesalahan suami adalah lebih besar. Selalunya suami tak boleh. Kalau dia membuka aib isteri dia, itu dia membuka aib dirinya sendiri. Kalau isteri berlaku tidak baik, berlaku tidak jujur, itu adalah bersamanya itu ada kelemahan suami. Dan si isteri pun mengetahui kejujuran tentang tuduhan yang dilontarkan kepadanya. Oleh kerana itu, persaksian yang kelima darinya, iaitu isteri, bahawa ia siap ditimpa murka Allah jika berdusta. Sementara dalam Al-Quran, istilah al-maghdubi alaih, orang yang dimurkai Allah itu adalah bagi orang yang telah mengetahui kebenaran namun menyimpang darinya. Maknanya dalam ni surah surah Fatihah kan, dia sebut maghdubi alaih itu orang yang sesat. Isteri ni dia apa? Allah marah, Allah orang sesat, orang yang dimurkai. Isteri ini disebut sebagai orang yang dimurkai Allah. Dia tersesat. Selalu ke orang yang sesat ini dia kadang tak sedar, tak tahu ada kelemahan dia. Dibanding dengan suami, dia sepatutnya tidak tersesat. Selanjutnya Allah Ta'ala menyebutkan kasih sayang dan kelembutannya kepada para hamba-Nya, pasangan suami isteri yang sedang dilanda kemelut seperti itu, dengan cara mensyariatkan bagi mereka suatu solusi dan jalan keluar dari kesempitan yang mereka hadapi. Allah berfirman, "Walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuh." Dan seandainya tidak ada kurnia Allah dan rahmatnya atas dirimu, nescaya kebanyakan dari masalah-masalah itu akan menyulitkan dan menyusahkan kalian. Jadi masalah tu kena selesai. Masalah bila ada masalah kena selesai. Allah SWT bagi jalan keluar, bagi jalan kesayangan. Allah SWT yang melalui Al-Quran beri petunjuk kepada kita bagi menyelesaikan masalah yang dihadapi. Firman-Nya, "Wa'annallaha tawwab." Dan sesungguhnya Allah Maha penerima taubat pada hamba-hamba-Nya. Sekalipun taubat itu dilakukan setelah kalian melakukan sumpah yang benar. Dan Allah adalah Hakim, lagi Maha bijaksana. Maknanya walaupun melakukan satu kesalahan yang besar, Allah SWT Maha penerima taubat. Allah Maha taubat. Allah yang diaturnya atau perintah dan larangan yang ditentukannya. Ada beberapa hadis yang sesuai dengan kandungan ayat di atas yang sekaligus menyebutkan tentang sebab turunnya ayat li'an dan mengisahkan nama sahabat yang langsung berkaitan dengan sebab turunnya ayat. Ada peristiwa di zaman Rasulullah berkaitan dengan ayat ini. Ke surat 36, 37 ada hadis. Ada hadis. Panjanglah kisahnya. Sebab turun ayat ini, Imam Ahmad meriwayatkan sebuah hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yang berkata ketika turun firman Allah tadilah ayat tentang ni dan orang-orang menuduh zina wanita yang baik ni. Ayat ini, maka Sa'ad bin Ubadah pemuka kaum Ansar bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah demikian kandungan hukum yang diturunkan ayat ini?" Maknanya Sa'ad ni bila dia dengar ayat ini dia rasa macam takkan sampai macam ni. Hukuman dia berat kan? Berat. 80 kali dera. 80 kali sebat. Ini kepada apa? Orang yang menuduh pula. Yang tak ada saksi. Kemudian Rasulullah bersabda, bila Sa'ad sebut macam tu, Rasulullah bersabda, "Ya ma'syarul ansari ala tasma'u lama yaqulu sayyidukum." Wahai sekalian golongan Ansar, apakah kalian mendengar apa yang diucapkan oleh pemimpin kalian? Rasulullah kata, dengar, kamu semua dengar tadi apa Sa'ad kata? Sa'ad ni pemimpin kan? Jadi Rasulullah kata macam, meragui pula. Ayat Allah ni. Tak? Ayat Allah ni. Ini Sa'ad ni macam, takkan sampai macam tu. Jadi mereka menjawab. Jadi orang ni para sahabat lah. Sa'ad ni pemimpin orang para sahabat. Yang lain lah. Mereka menjawab, wahai Rasulullah, janganlah engkau mencelanya kerana dia seorang lelaki yang sangat bercemburu. Demi Allah, ia tidak akan mau menikahi wanita kecuali dengan perawan dan ia pun tidak akan menceraikan isterinya. Kami pun tidak berani untuk menikah dengan isteri yang sudah dicerainya kerana dia sangat bercemburu.
Maksud cemburu ni dia sangat sayang pada wanita lah. Ya? Kalau kena dera macam ni, maksudnya kesian lah. Kan? Dia sangat cemburu tu maknanya, maksud cemburu ni bukan cemburu apa ni, perkataan yang diterjemahkan saya tak pasti perkataan apa. Tapi maksud dia sangat sayang kepada wanita, sangat suka kepada wanita, dia kahwin dengan wanita yang baik-baik, kemudian dia jaga isteri dia. Maknanya tak akan ceraikan sewenang-wenangnya. Dan para sahabat sangat menghormati dia. Kalau dia tak akan menikah dengan isteri yang sudah dicerai. Maknanya dia sangat melayani wanita dengan baik. Jadi dia rasa sangat sensitif lah perkara ni. Ya? Jadi saat berkata, bila Rasulullah sebut itu dan para sahabat pun memberikan komenlah tentang saat ini. Jadi dia terus berkata, saat kata, wahai Rasulullah, demi Allah, sungguh aku meyakini bahawa ayat ini benar dan ayat ini datang dari Allah. Namun aku merasa hairan, kenapa ketika aku menemukan seorang wanita pendosa sedang disetubuhi oleh seorang lelaki, aku tidak boleh mengeluarkan amarah dan menangkapnya sebelum aku mendatangkan 4 orang saksi. Demi Allah, kalau harus demikian, maka selamanya aku tidak akan mampu mendatangkan para saksi tersebut sampai laki-laki itu selesai menuntaskan nafsunya. Faham tak? Dia kata bukan tak percaya dengan ayat Allah. Tapi mana mungkin dia kata ketika seorang itu tengah berzina macam tu, dia tak boleh bertindak. Tak boleh bertindak, nak kena cari saksi dulu. Jadi macam mana? Kan? Takkanlah tunggu pergi cari saksi, datang orang tu dah selesai lah. Dah lari lah. Dah tak dapatlah tunjuk bukti. Kan? Saksi. Sekarang ni tak saksi, orang tangkap gambar kan? Cepat je orang viral. Dan lagi orang tu selesai menyelesaikan masalah mereka, orang luar dah tahu. Kan? Itu maknanya ada adabnya untuk menghukum orang. Jadi saat kata dia rasa macam, fikir macam tu lah. Macam mana kalau nak cari 4 orang saksi? Bila dah tak dapat 4 orang saksi, kena hukum. Tak boleh dihukum sebab tak ada saksi. Kan, tak boleh dihukum sebab tak ada saksi. Sedangkan kalau tu boleh, orang itu mudah je nak melepaskan diri kalau kita nak pergi cari saksi dan mana cari saksi lagi. Jadi saat kata sebagai seorang yang dia kata tak boleh ke dia nak melepaskan amarah dia, tak boleh bertindak kan waktu tu. Jadi para sahabat pun terdiam sejenak hingga datanglah Hilal bin Umayyah. Tiba-tiba datang seorang yang bernama Hilal bin Umayyah, salah seorang yang diampuni oleh Allah pada kisah yang sebelum ni, tidak ikut perang Tabuk. Ada kisah dia Hilal ni. Ia menceritakan bahawa ia datang ke rumah menjelang malam. Dia balik. Datang ke rumah, balik rumah. Tiba-tiba ia melihat di samping tubuh isterinya terdapat seorang lelaki. Ia melihat itu semua dengan kedua matanya dan mendengar dengan kedua telinganya. Fahamlah kan? Ia membiarkannya sampai pagi. Kemudian pagi harinya ia datang menghadap Rasulullah SAW. Seraya berkata, wahai Rasulullah, sungguh aku datang menjelang malam ke rumah isteriku. Tiba-tiba aku melihat di samping tubuhnya terdapat seorang lelaki. Aku melihat itu semua dengan mata kepalaku sendiri dan aku mendengarnya dengan kedua telingaku. Maka Rasulullah pemarah dengan tuduhan yang diucapkan Hilal. Rasulullah marahlah. Cerita aib isteri sendiri, rumah tangga sendiri, kan? Hubungan sebagai suami isteri. Rasulullah tak suka dengar, kan? Para sahabat dari kalangan Ansar pun berkumpul seraya berkata, apa yang diucapkan saat itu telah kita alami. Saat ini Rasulullah SAW akan mencabut Hilal bin Umayyah dan membatalkan kesaksiannya di hadapan manusia. Tak ada saksi kan? Hilal datang tak ada saksi. Hilal pun berkata, demi Allah, aku berharap Allah akan memberikan jalan keluar bagiku berkaitan dengan masalah tersebut ini. Kemudian Hilal berkata, wahai Rasulullah, sungguh aku melihat kemarahan engkau kepadaku atas khabar yang aku bawa ini. Namun Allah Maha tahu kalau aku ini benar dan jujur dengan ucapanku.
Dia kata nak buat macam mana kan? Buat macam mana? Ini betul-betul masalah dia. Ya? Betul-betul masalah dia hadapi. Ini para sahabat kata ini berkaitan dengan ayat tu yang kita baru dengar daripada Rasulullah. Jadi bermakna hilal tak ada saksi, dia boleh dihukum. Jadi kan? Ketika Rasulullah hendak memerintahkan mencambuknya, membatnya, Rasulullah dah nak hukumnya. Tiba-tiba Allah menurunkan pada Rasulnya wahyu. Para sahabat sangat faham bila beliau kedatangan wahyu, wajah beliau terlihat berubah. Tadi Rasulullah macam mungkin bahasa marah, bahasa sedih, bahasa kesian semua ada lah kan. Para sahabat pun terdiam sampai wahyu itu selesai turun. Tunggu Rasulullah berubah muka, Rasulullah diam, ada sesuatu yang sedang berlaku. Kemudian turunlah firman Allah. Dan orang yang menuduh isterinya berzina padahal mereka tidak punya saksi-saksi selain diri mereka sendiri. Maka persaksian orang itu adalah 4 kali bersumpah dengan nama Allah. Sebenarnya dia adalah termasuk orang yang benar. Ini makna saksi. Kemudian setelah itu Rasulullah SAW bersabda, turun ayat ini. Jadi maknanya okey, ini tadi sahabat sebut tidak ayat yang tak bawa saksi kan? Ini ayat yang sumpah, tentang sumpah. Ayat tentang hukum orang tak bawa saksi kena hukum 80 kali tu kan? Ini ayat yang kemudian ni tentang sumpah. Ayat tentang sumpah. Bila penyelesaiannya dengan sumpah tu lah. Dan sabda Rasulullah SAW, Abshir ya Hilal, qad ja'alallahu laka farajan wa mahrajan. Berbahagialah engkau wahai Hilal, Allah telah memberikan kemudahan dan jalan keluar bagimu. Hilal menjawab, aku telah mengharapkan hal ini dari Rabbku. Maknanya dia memang dah berdoa lah. Rasulullah SAW bersabda, Ursilu ilaiha. Suruhlah orang kalian bawa minta itu datang ke sini. Suruh pergi bawa perempuan itu datang, isteri Hilal itu datang. Rasulullah suruh orang lain. Kemudian mereka mengutus seorang untuk membawa isteri Hilal. Dia pun datang. Maka Rasulullah SAW pun membacakan ayat tersebut kepada Hilal dan isterinya. Beliau mengingatkan kepada keduanya bahawa siksaan akhirat lebih kejam daripada siksaan dunia. Hilal berkata, demi Allah, wahai Rasulullah, aku sungguh jujur melihatnya. Aku sungguh jujur melihatnya berzina. Isteri Hilal berkata, bohong. Dia telah berdusta. Dia menafikan. Rasulullah SAW sabda, la'inu bainahuma. Perintahkanlah agar mereka bermula'anah. Rasulullah suruh mula'anah. Sumpah, sama-sama sumpah kan? Maka dikatakan kepada Hilal, bersumpahlah kamu. Kemudian ia pun bersumpah atas nama Allah sebanyak 4 kali bahawa ia termasuk orang jujur dalam tuduhannya. Ketika hendak melakukan sumpah yang kelima, seorang berkata, wahai Hilal, takutlah kepada Allah. Sungguh siksaan dunia ini lebih ringan daripada siksaan di akhirat. Sungguh sumpah ini yang nanti akan mengantarmu kepada siksa neraka. Orang lain yang tak tahu pun rasa takut. Orang lain tak tahu rasa takut. Tak takut ke Hilal kan? Tak takut ke dia. Jangan teruskanlah kalau boleh. Tapi dia tahu apa yang dia buat. Hilal berkata, demi Allah, Allah tidak akan mengeksaku atas sumpah ini. Dia yakin kerana dia yakin dia benar. Kemudian ia pun bersumpah pada kali kelima bahawa laknat Allah akan menimpanya jika ia berkata dusta dalam tuduhannya. Selanjutnya sahabat tadi berkata kepada isteri Hilal, bersumpahlah kamu sebanyak 4 kali dengan nama Allah bahawa Hilal tergolong orang yang dusta. Ketika hendak melakukan sumpah yang kelima, ia berkata kepada wanita itu, takutlah kepada Allah, sungguh siksaan dunia lebih ringan daripada siksaan akhirat. Dia peringatkan. Belum bersumpah, ingat, ini siksaan di akhirat lagi teruk, lagi dahsyat. Jadi berlaku benarlah. Sungguh sumpah ini yang nanti akan mengantarmu kepada siksa neraka. Dia pun sesaat merasa berdosa dan hampir saja mau mengaku dosanya. Dia diam sekejap. Dia diam tu macam nak mengakulah. Namun tak lama kemudian ia berkata, demi Allah, aku tidak mahu mudah mempermalukan kaumku. Kerana malu, dia tak mau, dia malu tak mau, alasan dia tak mau mempermalukan, menjatuh maruah wanita lah. Ya? Jadi dia sanggup, maknanya kerana nak menjaga
nak menjaga maruah dia. Tak mau orang kata dia berzina. Nak menjaga maruah wanita, dia kata. Selanjutnya dia bersumpah pada kali kelima bahawa murka Allah akan menimpanya jika hilal berlaku. Berkata jujur. Akhir sekali dia sumpah juga. Mana sama-sama sumpah. Hilal kata isteri dia berzina, isteri dia kata dia tidak berzina, kan? Sama-sama sumpah. Hilal kata kalau dia dusta, dia akan dilaknat oleh Allah. Begitu juga isteri dia kata kalau dia berdusta, dia akan dilaknat oleh Allah. Kemudian Rasulullah SAW pun menceraikan antara keduanya. Apa yang berlaku, apa yang perlu, yang boleh Rasulullah buat, hubungan kahwinan antara mereka tu terbakar. Rasulullah ceraikan dan menetapkan bahawa anak yang terlahir dari wanita tersebut tidak dinasabkan kepada dia. Sebab dia tak mengaku, kan? Dia kata, sebab ni apa maknanya, dia kata isteri dia zina. Jadi tidak dinasabkan kepada Hilal. Beliau pun menetapkan bahawa barang siapa yang menuduh zina terhadap wanita tersebut atau menuduh anaknya sebagai hasil perzinaan, ia dikenakan had. Tuduh, yang tuduh tu kena had. Maknanya sebagai apa tu lah. Jadi maknanya tuduh. Jadi Hilal ni bila macam tu, anak tu tak boleh bengkel pada dia lah. Sebab bercampur, kan. Anak dia ke, anak orang lain ke. Boleh jadi benih dia pun ada, benih orang lain pun ada. Jadi anak tu asal setara. Selanjutnya diputuskan bahawa Hilal tidak diwajibkan menyediakan rumah dan persediaan makanan selama masa iddah. Kerana mereka bercerai bukan kerana jatuh talak dan bukan kerana ditinggal mati oleh suami. Ini bercerai secara li'an, kan. Rasulullah SAW bersabda, "In ja'at bihi usayhiba uraysiha hamshas saqaini mafwahilah lihlal. Wa in ja'at bihi awraq ja'dan jumaliyan. Qadalla jassaqaini sabiral al-ta'yatain. Wahualladzi umiyat bihi." Jika ia melahirkan bayi berkulit putih kemerah-merahan dan kecil kedua betisnya, maka bayi itu milik Hilal. Ini rupa paras Hilal. Dia orang putih kemerah-merahan, kaki kecil, putih kecil. Namun bila ia melahirkan bayi berkulit hitam keabu-abuan, berambut kerinting, rupanya elok, betisnya besar dan kedua pinggulnya panjang, maka bayi itu milik lelaki selingkuhnya. Selingkuh tu yang hubungan sulit tu lah. Selingkuhnya tu pasangan hubungan sulit tu lah. Allah Alam lah. Rasulullah tengok dekat lelaki tu. Rasulullah sebut macam tu. Kemudian dia pun melahirkan bayi yang kulit hitam keabu-abuan, lantang kelabu, rambut kerinting, rupanya elok, betisnya besar dan pinggulnya panjang. Jadi anak siapa tu? Anak zina lah, kan? Anak zina lah. Maka Rasulullah SAW bersabda, Laulal aiman lakana li walaha. Seandainya tidak ada sumpah, saya ada urusan antara aku dengan wanita itu. Maknanya kalau dia tidak sumpah balik, maknanya bila disumpah oleh Hilal, duduk oleh Hilal sumpah, kalau dia tak jawab, dia tidak mengaku, dia tak sumpah balik, dia diam, maknanya dia bersalah. Rasulullah ada tanggungjawab untuk menghukum dia. Hukum dia apa? Hukum dia apa tadi? Belajar. Hukum wanita, hukum yang sebelum ni lah. Hukum wanita berzina. Sebatan sebatan. Dia dah kahwin. Hukum rejam lah, kan. Tapi tak diceritakan di sini. Sebab ni. Sebab hukum rejam, hukum rejam ni panjang perbicaraannya. Jadi Rasulullah kata ada hukuman untuk dia. Tapi sebabkan dia menafikan dengan sumpah tu, akhirnya tidak dihukum. Dia tanggung sendiri lah. Dia tanggung sendiri lah. Tanggungjawab Rasulullah dah setakat itu je. Ikrimah berkata, ini kisah yang selepas ni panjang. Ikrimah berkata, lama setelah kejadian itu ternyata anak tersebut menjadi gubernur Mesir. Ini kata Ikrimah. Ia pun menasabkan dirinya kepada ibunya
dan tidak menasabkan kepada bapanya. Hadis seperti ini diriwayatkan pula oleh Abi Dawud dengan teks yang lebih singkat. Ada dalam hadis, ada dalam kitab hadis. Ikrimah kata, anak ni akhirnya jadi gamba Mesir. Setelah lama lah, bukan zaman Rasulullah lah. Dia jadi gamba Mesir. Akhirnya dia jadi anak yang dia binkan ibunya lah. Allah alam lah kisah anak ni. Dia tidak salah. Dia tidak salah. Yang salah adalah ibu bapa dia. Ibu bapa dia. Bapa dia yang lelaki yang putih, dia besar, kulit hitam tadilah. Tapi dia tak bin pada bapa ni. Allah alam. Jadi panjang. Saya takut apa? Tak dapat. Ini jadi laju sikit. Minta maaf lah ya. Dapat? Boleh tak? Boleh ikuti tak? Boleh. Jadi untuk panduan kita tentang hukuman dalam hal-hal yang berkaitan yang Allah sebut dalam Al-Quran. Tapi realitinya dalam kehidupan kita sekarang, hukuman ini tidak terlaksana. Adakah ia mansuh? Tidak mansuh lah. Tidak dimansuhkan. Sampai bila-bila hukuman ini wajib dilaksanakan. Jadi tanggungjawab semualah. Pemerintah tak buat, pemerintah salah. Kita kita tak faham, kita tak suka kalau hukuman ini dilaksanakan, kita berdosa. Kan? Kita kena fahamlah tentang kedudukannya, tentang kedudukan hukum. Ia perlu dilaksanakan. Itulah hukuman yang terbaik yang Allah tahu untuk orang yang ada masalah. Yang mana masalah ini melibatkan semua orang, yang menyebabkan rosak masyarakat. Islam jadi lemah kerana masyarakat lemah. Masyarakat lemah sebab apa? Sebab institusi keluarga rosak. Ya? Individu-individu mukmin ni dah jadi orang-orang yang tak tahu dosa pahala dah. Ya? Tak tahu dosa pahala. Hidup dalam dosa, akhirnya kita hidup dengan berbagai masalah lah. Na'udzubillah min zalik. Jadi kita sama-sama mohon pada Allah SWT supaya kita tahu dan akhirnya kita ada maklumat dan ada sumbangan kita dalam menjadikan Al-Quran ini sebagai sumber maklumat kepada semua orang. Kita faham. Wallahu a'lam bishawab. Jadi cakap itulah, kita pun dah ajak masa ya. Ini ada Fatihah ya. Jadi saya minta maaf lah atas segala kekurangan, lain tak elok. Dan Ustazah laju sebab nak kejar perkara yang berkaitan kan. Berkaitan. InsyaAllah nanti kita masuk. Jadi kita akhirilah ini. Mudah-mudahan Allah SWT beri kita kekuatan, petunjuk untuk terus berpegang kepada kitab Allah, mentadabbur ayat-ayat Allah. Pokoknya kita faham apa kehendak Allah dalam hidup kita, dalam pelaksanaan syariat Allah. Jadi kita akhiri dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah. Terima kasih Ustazah. Terima kasih Ustazah. Kalau ada soalan boleh tanya lain kali lah ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum.